Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Afrina binti Afandi dari kelas DTV 2A. Saya adalah daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat dicapai dalam sebuah negara merdeka. Berikut ialah ahli kumpulan saya yang pertama, Nur Hairin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hairin Alia Maisara binti Muhammad Nazib. Seterusnya, Nur Alia Maisara. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Maisara. Seterusnya, Nur Hasna Zawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasna Zawana binti Muhammad. Okey, perkenalan. Rukun negara mempunyai 5 objektif iaitu untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. 5 prinsip rukun negara yang diwujudkan ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Prinsip yang terbina ini adalah bagi memperkukuhkan lagi perpaduan kaum. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Apa yang dikaji ialah yang pertama, apakah tujuan sebenar rukun negara ditubuhkan pada 31 Ogos 1970? Yang kedua, apakah impak daripada penubuhan rukun negara pada 31 Ogos 1970? Yang ketiga, adakah nilai dan semangat rukun negara semakin luntur dalam diri rakyat sejak menelusuri dunia moden? Dan yang terakhir, adakah rakyat memahami konsep sosial dan membudayakannya setelah ditubuhkan pada tahun tersebut? Objektif kajian daripada kajian ini adalah yang pertama untuk mengenal pasti keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat dicapai dalam sebuah negara yang merdeka. Objektif kedua untuk mengenal pasti faktor keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat dicapai. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tindakan yang sesuai dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memastikan rukun negara memberi keberkesanan terhadap perpaduan serta integrasi nasional dan dapat dikekalkan dan memberi kesan kepada lebih ramai rakyat Malaysia. Metodologi kajian daripada sumber premier. 1. Keratan akhbar tentang watak penting membedakan rukun negara. Yang kedua, keratan akhbar diambil oleh penulisan profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Exco Majlis Profesor Negara yang bertajuk Rukun Negara sebagai Asas Bina Jati Diri Bangsa di mana ia memfokuskan 5 prinsip yang menjadi panduan rakyat. Yang ketiga, keratan majalah seperti Memahami Kontrak Sosial dan Memudayakan Rukun Negara oleh Syamsiah Abdul Kadir. Sumber sekunder, kami mengambil sumber daripada artikel, tesis dan jurnal. Yang pertama, artikel digunakan adalah Usaha Kerajaan dan Sejauh Mana Keberkesanan Rukun Negara oleh Rozana Raspin. Yang kedua, jurnal yang digunakan ialah Rukun Negara dalam memperkukuhkan ketahanan negara. Yang ketiga, jurnal pengetahuan terhadap ilmu perlembagaan undang-undang dan rukun negara dalam konteks kepimpinan kajian kes pelajar Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya, buku yang dijadikan rujukan ialah buku hubungan etnik dalam bab 6 iaitu hubungan etnik ke arah masyarakat berintegrasi. Yang seterusnya ialah skop kajian. Yang pertama, kajian ini meliputi beberapa skop iaitu skop aspek, kawasan dan masa. Dari segi skop aspek, pengkaji memilih untuk membuat pengkajian mengenai keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat dicapai dalam sebuah negara merdeka. Yang skop kajian kedua ialah skop kawasan yang mana pengkaji memilih negara Malaysia kerana negara Malaysia merupakan negara yang diduduki oleh pengkaji itu sendiri. Oleh itu, lebih mudah untuk pengkaji mencari maklumat mengenai tajuk yang dipilih oleh pengkaji. Skop kajian ketiga adalah mengenai masa.
Skop dimulakan pada tahun 1970 kerana pada tahun tersebut adalah merupakan tahun terciptanya rukun negara setelah peristiwa hitam pada 13 Mei 1969 yang mengakibatkan kekacauan di antara pelbagai kaum di Malaysia sehingga merenggut nyawa orang lain. Kajian literatur daripada kajian ini, yang pertama adalah kajian yang boleh dijadikan contoh ialah kajian oleh Prof. Dr. Abdul Rahman bin Abdul Aziz yang dicatat pada tahun 2010. Ia bertajuk Rukun Negara dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara. Beliau mencatatkan bahawa rukun negara adalah sebuah ideologi kebangsaan yang mampu menghentikan konflik antara kaum. Di samping itu, kajian terdahulu yang dilakukan adalah oleh Rohaizatul Amni Razlan, Sajid Esgil dan Ahmad Tarmizi Talib pada tahun 2012 yang bertajuk Pemahaman dan Penghayatan Rukun Negara dalam kalangan belia bandar di Semenanjung Malaysia. Kajian ini berobjektif untuk mengkaji tahap pemahaman dan penghayatan belia berbagai kaum terhadap rukun negara. Seterusnya, kajian kes pelajar Sabah UMS yang dilaksanakan oleh Azri Ibrahim, Romzi Ationg, Muhammad Suhaimi Esa dan ramai lagi pada tahun 2021 yang bertajuk Pengetahuan Terhadap Ilmu Perlembagaan Undang-Undang dan Rukun Negara dalam Konteks Kepimpinan. Rukun negara mampu membantu tingkah laku dan memberi pengetahuan berkaitan perlembagaan dan undang-undang lalu membentuk pemimpin yang diidamkan Malaysia. Kajian terdahulu yang dilakukan lagi ialah oleh Lee Yok Fee dan Sarjit Esgil yang berjudul Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan. Ianya adalah sebuah komentar dan dicatat pada tahun 2008. Dalam kajian tersebut, modal insan yang unggul dapat dilahirkan untuk mengurangkan masalah sosial dengan mengamalkan rukun negara. Seterusnya, Unit Perundingan Universiti Malaya menyediakan kajian tahap pemahaman, penghayatan dan pengalaman rukun negara di kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi pada tahun 2006. Hasil soalan selidik mereka mendapati bahawa tahap pemahaman responden terhadap rukun negara adalah tinggi, tetapi untuk menghayati rukun negara agak rendah. Seterusnya ialah pembahagian bab. Bab pertama adalah pendahuluan iaitu pengenalan kepada kajian yang memberi fokus dan menjelaskan asas-asas utama dalam kajian. Bab kedua pula menyentuh tentang keberkesanan rukun negara dan faktor keberkesanannya serta tindakan yang sesuai dilakukan oleh pelbagai pihak dalam memastikan perpaduan dan integrasi nasional dapat dicapai. Kesimpulan yang dibuat diambil kira dari pelbagai aspek bagi setiap topik berdasarkan perbincangan yang diperoleh daripada bab yang sebelumnya. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Yang pertama, antaranya ialah kita dapat mencapai perpaduan yang lebih erat antara kaum lain yang pelbagai di Malaysia. Selain itu, melalui penubuhan rukun negara juga dapat memelihara satu cara hidup demokratik yang menjadi tunggak utama dalam cara pemilihan pemimpin di negara kita. Kita juga dinasihatkan untuk menghormati hak setiap kaum di negara ini. Setiap kali ada masalah bagi negara, kepentingan bangsa dan tanah air hendaklah harus diutamakan. Seterusnya, kita juga dapat membentuk satu sikap liberal dalam diri setiap masyarakat Malaysia. Rakyat negara ini bebas untuk menjalankan ritual kepercayaan masing-masing, adat resam dan budaya masing-masing mengikut maklumat perpaduan negara. Kita juga dapat membina sebuah masyarakat yang progresif melalui rukun negara ini. Dalam dunia tanpa sempadan dalam era globalisasi, kita ingin mewujudkan kehidupan yang makmur di mana sains dan teknologi dengan pembangunan teknologi baru. Seterusnya, bab 2, keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat di dalam sebuah negara merdeka.
mengenal pasti keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat dicapai dalam sesebuah negara. Rukun negara merupakan sebuah ideologi yang penting kerana ia merangkumi aspek penting dalam kehidupan seseorang dalam kalangan masyarakat. Prinsip rukun negara membimbing manusia dalam semua aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi dan politik. 5 prinsip rukun negara menjelaskan tanggungjawab rakyat Malaysia. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan yang menekankan sikap tanggungjawab individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mesti berpegang kepada ajaran agama. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menekankan tanggungjawab manusia sebagai rakyat kepada negara iaitu menyayangi dan melindungi negara. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan yang menekankan tanggungjawab masyarakat sebagai warga negara demokrasi berperlembagaan. Prinsip yang keempat, keluhuran perlembagaan menekankan tanggungjawab masyarakat sebagai warga negara demokrasi berperlembagaan. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan bertujuan untuk membina akhlak mulia agar setiap individu menjadi manusia yang santun, beradab, hormat, tertib dan bermaruah yang membawa maksud berakhlak dan rendah diri. Oleh itu, nilai-nilai murni dalam setiap prinsip rukun negara harus menjadi jantung pengembangan sumber daya manusia. Seterusnya, mengenal pasti faktor keberkesanan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional dapat dicapai dalam sebuah negara merdeka. Yang pertama, melalui konsep agama, setiap bangsa dan agama mampu menerima dan menghormati pegangan agama masing-masing. Selain itu, mereka mengamalkannya dengan aman dan harmoni. Sebenarnya terdapat juga kekurangan provokasi serta perbalahan agama secara drastik oleh semua agama yang berada di bawah Malaysia. Seterusnya, konsep kedaulatan. Negara mengangkat kedudukan yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara dan peranan rakyat adalah merafak setia kepada raja. Selain itu, konsep kemanusiaan, cipta berbelas kasihan dan hidup secara harmoni dengan ciptaan lain seperti haiwan peliharaan, anjing dan kucing. Selain itu, memelihara alam sekitar dengan menghormati dan bukan dengan menafikan hak asasi orang lain. Seterusnya, menerima nilai tersendiri melalui penghayatan hak masing-masing. Di samping itu, melalui konsep minda, rakyat telah memupuk minda mereka sepenuhnya bagi melahirkan kesedaran di mana mereka berada di sekarang. Seterusnya, tidak keterlaluan atau terlalu terharu dengan apa yang berlaku di persekitaran mereka. Dan yang ketiga, celik dalam mewujudkan rakyat Malaysia melalui semangat ukhuwah dalam membina keutuhan perasaan bersatu walaupun berbeza dari segi etnik, bahasa dan agama. Dari segi konsep tata sila, rakyat Malaysia juga mempamerkan sifat pemurah, kesopanan, baik hati dan tingkah laku yang tenang melalui pakaian bahasa dan badan. Seterusnya, membina sikap kesabaran dalam kehidupan seharian dan menjadikan budi pekerti sebagai amalan dan budaya hidup harian mereka. Seterusnya, mengenal pasti tindakan yang sesuai dilakukan oleh pelbagai pihak bagi memastikan keberkesanan rukun negara terhadap perpaduan integrasi nasional dapat dikekal dan memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Yang pertama, antara langkah yang disarankan pula adalah pihak kerajaan mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya rukun negara terhadap perpaduan secara berperingkat. Yang kedua, langkah kerajaan seterusnya yang boleh diambil kira ialah memberi galakan sepenuhnya kepada setiap anak muda di negara kita. Sebagai contoh, memberi peruntukan kepada setiap sekolah yang mengadakan kelab rukun negara untuk membuat aktiviti seperti lawatan bagi menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Yang ketiga, ahli akademik negara harus diberi peranan untuk menggubal kurikulum bagi menerapkan rukun negara. Sebagai contoh, di setiap sekolah mesti ada kurikulum untuk rukun negara di sekolah bermula di tadika dan diperkasakan di sekolah menengah, seterusnya institusi pengajian tinggi awam maupun swasta. Dan seterusnya lagi, antaranya ialah peranan media massa. Media massa teknologi seperti siaran di televisyen boleh memaparkan slot khas untuk rancangan rukun negara yang membincangkan tentang topik rukun negara. Ianya bukan sahaja bagus untuk ditonton oleh anak muda,
malahan juga ibu bapa sendiri bagi menambahkan ilmu pengetahuan masing-masing tentang rukun negara. Selepas itu, media masa bercetak seperti akhbar ataupun majalah juga boleh mencetak tentang rukun negara dengan lebih kerap bertujuan untuk menerapkan penghayatan rukun negara dalam diri pembaca. Kesimpulannya adalah kita dapat perolehi ikatan persefahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tunggu penggerak negara yang penting. Ikatan ini bukan terbina hanya skrip mata sahaja, ianya memakan masa yang begitu lama. Dengan berpegang teguh pada prinsip rukun negara, rakyat Malaysia mampu bersatu padu dengan kukuh dan berwibawa bagi menghadapi apa sahaja cabaran. Perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuklah Malaysia. Rukun negara diwujudkan ekoran daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Seterusnya, tragedi ini telah membuka mata dan menyedarkan kita semua betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai serta menghindari sifat curiga mencurigai antara satu sama lain. Tragedi ini telah membuka mata Tragedi ini telah membuka mata dan menyedarkan kita semua betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai serta menghindari sifat curiga mencurigai antara satu sama lain. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kepada penonton. Itu sahaja.